Sebentar lagi saya akan mulakan dengan ulang kaji kefahaman. Alright? Okey. Jadi kalau boleh lihat di skrin ini antara teks kefahaman yang sering kalilah ditanyakan dalam peperiksaan PSLE. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Ada beberapa cara sebenarnya. Okey. Tak sukar kalau kita tahu bagaimana orang cakap kalau tu tips and tricks lah, ataupun tip-tip untuk menjawab soalan sebegini. Okey? Baik. Okey, jadi yang baru masuk, cikgu minta untuk kongsikan live ini kepada kawan-kawan kamu yang lain. Okey, boleh kongsikan live ini kepada kawan-kawan yang lain. Alright. Sebentar lagi kita akan mulakan kelas ulang kaji kefahaman. Okey, untuk anak-anak murid yang baru, yang ataupun yang bakal menduduki yang akan menduduki PSLE iaitu, okey. Ini kiranya persediaan awal untuk pelajar-pelajar lah. Okey. Okey, boleh share live ini. Okey. Sebentar lagi cikgu akan mulakan. Okey, baik. Okey, jam sudah menunjukkan tepat jam 5. Okey. Jadi kita boleh mulakan kelas pada petang ini. Okey. Kalau dapat lihat di skrin, saya harap kamu semua dapat lihat, yang menonton ini dapat lihat di skrin, okey, tentang teks iaitu kefahaman 2, okey, kefahaman 2 yang merangkumi 22 markah. Okey, 22 markah ini besar sebenarnya, okey ya. Okey, 22 markah ini besar. Okey, jadi apabila kamu dapat teks kefahaman sebegini, yang pertama yang kamu boleh lakukan adalah kamu lihat soalannya. Okey, kamu lihat soalannya. Okey, kamu lihat soalannya, bagaimana bentuk soalannya. Okey, sebelum kita memulakan pembacaan teks itu secara menyeluruh. Okey, kamu go through, okey. Kamu lihat secara menyeluruh teksnya itu bagaimana. Okey, jadi ada 40 soalan. Okey. Alright, baik. Jadi kita boleh lihat di sini, okey, cikgu mulakan dengan bagaimana untuk kamu menjawab soalan ataupun memahami teks yang ada di dalam soalan teks ini. Okey, baik. Kalau boleh lihat di sini, kita baca sama-sama. Okey, Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey, Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey, terpegun itu apa? Okey, cikgu pasti, okey, ada dalam kalangan kita mungkin tak tahu apa maksud terpegun itu. Jadi yang untuk yang tak tahu itu, okey, terpegun dalam konteks ini, okey, maksudnya ialah apa? You are amazed, okey, kamu amazed ataupun kamu stun lah. Okey, amazed melihat almari kaca milik Datuk. Okey, terdapat banyak sekali pingat. Okey, pingat, apa itu pingat? Okey, pingat ialah medals. Okey, medal. Okey, banyak sekali pingat kan? Itu medal maksudnya. Okey, yang tersusun di dalam almari itu. Okey, di dinding pula terpamer pelbagai anugerah. Okey, jadi terpamer pelbagai anugerah. Okey, ternyata Datuk pernah menerima anugerah olahragawan Singapura. Jadi sudah sewajarnya bukankah Datuk menjadi juara nasional sebanyak 11 kali, malah Datuk turut memperoleh 3 pingat emas semasa Sukan SEA. Okey, jadi itu. Okey, banda yang tak tahu makna perkataan, okey, boleh tulis di ruangan komen. Okey, jadi cikgu akan bantu kamu. Okey, mungkin ada beberapa pelajar yang mungkin tak tahu ataupun tak faham bagaimana ataupun apa maksud perkataan-perkataan ini kan. Okey, right, betul. Okey, medal. Okey, betul, pingat. Okey, seterusnya, bukan mudah untuk Datuk dapat semua itu. Mujur ada raket squash ini. Okey, raket squash. Squash ini ialah satu permainan lah. Okey, raket ini Datuk pungut. Okey, pungut itu picked it up from the trash. Okey, pungut dari tong sampah. Okey, betul. Okey, pungut itu sama juga maksudnya. Okey, boleh kita samakan dengan kutip. Okey, ataupun
Dalam bahasa Melayu kita ada apa? Sinonim kan? Okey, jadi perkataan itu pun bersinonim dengan maksud kutip. Alright? Dari tong sampah. Hendak beli sendiri, harganya mahal. Luar Datuk yang muncul dengan raket buruk di tangannya. Okey, seterusnya. Datuk memang sudah lama menyimpan hasrat untuk menjadi pemain squash. Maka itulah sebaik-baik sahaja Datuk menjumpai raket tersebut, Datuk mendapatkan pekerjaan di pusat yang dilengkapi dengan gelanggang squash. Bolehlah Datuk curi-curi. Okey, curi-curi melihat tu macam sneak peek lah. Okey, curi-curi melihat cara orang bermain squash. Okey, hendak menghadiri kelas bersama squash, Datuk tidak mampu. Terpaksalah Datuk belajar dan berlatih sendiri. Okey, seterusnya, sekali lagi Datuk bernasib baik. Okey, jadi kenapa ada bold di situ? Maksudnya selalunya soalan begini yang diboldkan selalunya akan ada pertanyaan nanti di soalannya. Okey, tapi yang itu cikgu akan bantu kamu nanti. Okey, Datuk dibenarkan untuk menggunakan gelanggang squash di pusat sukan itu secara percuma. Okey, Datuk pun berlatih dengan gigih, jelas Datuk. Jadi kegigihan. Okey, kegigihan ini boleh kita bilang sebagai perseverance lah. Okey. Okey. Okey, kegigihan. Okey, Datuk mendapat perhatian Encik Mansur. Beliau menawarkan diri untuk menjadi jurulatih Datuk. Okey, semakin tekunlah Datuk berlatih. Akibatnya raket yang dipungut itu rosak. Okey, pungut tadi samakan maksudnya dengan apa yang cikgu bilang, sinonimnya dengan perkataan kutip. Okey, pungut mempunyai sinonim dengan perkataan kutip. Okey, duit yang terkumpul pula masih belum cukup. Buat kali kedua, Encik Mansur menjadi penyelamat Datuk. Beliau menghadiahi Datuk raket baharu. Sememangnya Encik Mansur tidak henti-henti memberikan Datuk sokongan. Okey, jadi kini giliran Datuk pula memberikan sokongan kepada para pemain muda. Okey, gembira anggota kelab bola sepak Purwira apabila Datuk menggaji jurulatih yang terkenal untuk memperbaik mutu permainan mereka. Malah dengan jersey dan kasut sumbangan Datuk lah mereka dapat beraksi di padang dengan pakaian seragam. Okey, baik. Jadi sebenarnya kamu jangan pening. Okey, apabila kamu lihat teks kefahaman ini macam panjang kan? Okey, apabila kamu lihat teks kefahaman ini panjang, pertama-tama okey, jangan pening. Okey, jangan rasa takut ataupun pening. Sebenarnya ada tipsnya bagaimana untuk kamu tackle, bagaimana untuk kamu tahu mencari jawapan untuk setiap persoalannya nanti. Okey? Okey, kita sambung. Alah, bukankah kedai sukan maju itu milik Datuk? Bolehlah Datuk mendermakan peralatan sukan pada bila-bila masa, kata Datuk yang digelar pakar squash. Okey? Sememangnya selepas bersara, okey, selepas retired. Okey? Bersara itu apa? Selepas retired. Okey, tulis di situ. Okey, Datuk menguruskan kedai sukan miliknya itu. Datuk turut mengisi masa dengan menerima undangan daripada sekolah-sekolah yang meminta Datuk mengadakan bengkel squash. Malah Datuk pernah dijemput untuk menjadi penyampai dalam ceramah yang dihadiri oleh penggiat sukan squash. Datuk memang hebat. Okey, baik. Jadi kita dah baca kan, okey, teks ini. Jadi cikgu nak bantu kamu bagaimana untuk menjawab soalan ni. Soalan ni yang penting ni, bagaimana kamu nak menjawab berdasarkan teks ni. Teks yang panjang ini bukanlah kamu jangan takut dengan teks yang panjang. Sebenarnya banyak clue ataupun tips ataupun banyak kata kunci. Okey, itu perkataannya, banyak kata kunci yang diberikan untuk kamu mendapat markah penuh bagi setiap soalan yang ditanyakan. Okey, contohnya lah. Okey, mari kita lihat soalan pertama. Okey, 34. Mengapakah Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk? Okey, mengapakah? Okey, bila kamu dapat mengapakan mesti ada sebabnya. Okey, jadi Nizam terpegun, maafkan cikgu, Nizam
Okey, terbalik pula. Okey, Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey. Okey, kamu lihat di situ. Terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey, kat mana nak cari jawapannya? Okey, kamu lihat di situ perkataan terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey, jadi kamu lihat di teksnya, kamu pergi ke atas. Okey. Kamu lihat perkataan di mana ada perkataan terpegun di situ. Okey, gariskan. Okey, Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey, sambung. Terdapat banyak sekali pingat yang tersusun di dalam almari. Okey, betul, banyak medal dalam almari. Okey, tapi bagaimana kamu nak menjawab ni? Okey, takkan kamu nak bulat-bulat tiru ke atas ni kan? Okey, cara jawabnya, okey, begini. Okey, dalam kefahaman kamu perlu ingat. Okey, dalam kefahaman kamu kena ambil sedikit kata daripada soalan itu. Okey, begini. Okey, jawapannya Nizam. Okey, kamu ambil di situ. Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk. Okey, kerana. Okey, sebab dia tanya mengapa. Jadi kerana apa? Okey, tadi kita lihatkan di atas ini, kerana terdapat banyak sekali pingat yang tersusun di dalam almari. Okey, ataupun kamu rephrase lah sedikit. Okey, kerana terdapat banyak pingat yang sebentar. Kerana terdapat banyak pingat yang okey. Pingat yang telah dimenangi. Okey, telah dimenangi oleh datuknya itu di dalam almari. Okey, kamu ambil sedikit perkataan daripada soalan itu. Okey, Nizam terpegun melihat almari kaca milik Datuk kerana terdapat banyak pingat yang telah dimenangi oleh datuknya itu di dalam almari. Okey, jadi yang ini kamu dah gariskan kan? Okey, kamu tulis di situ. Okey, kamu tulis di situ, ini jawapan untuk nombor 34. Okey, kamu bulatkan, gariskan dan bulatkan tulis nombor 34. Jadi kamu tahu nak bezakan lepas ni. Okey, oh jawapan untuk 34 di sini. So kamu tak payah berulang lagi nanti. Okey, cikgu kalau kita tertukar pingat dengan medal dan jawapan, maka kena tolak ke? Okey, kalau boleh, seelok-eloknya kita lihat apa yang ditulis dalam teks itu. Kalau teks itu tulis pingat, kamu tulis pingat. Kalau teks itu kata datuk, bukan nenek. Okey, kalau dia kata, kalau dalam perkataan itu tulis datuk huruf besar, datuk huruf besar. Okey, sebab dia tengok kefahaman kamu ni. Okey, maksudnya kalau dia kata pingat, kalau soalan itu kata pingat. Okey, baik. Gariskan dan tulis nombor 34. Jadi kamu tahu nak bezakan lepas ni. Kalau kamu buat revision sendiri ataupun ulang kaji sendiri, kamu tahu. Okey, nombor 34 jawapannya di situ. Okey, seterusnya nombor 35. Nyatakan sebab Datuk patut menerima anugerah olahragawan Singapura. Okey, macam biasa tadi. Okey, kalau nyatakan, you have to state. Kamu perlu menyatakan. Okey, kenapa? Okey, macam cikgu bilang tadi, seperti biasa.
Okey, ambil sedikit kata kuncinya di situ. Okey, ambil sedikit soalan di situ. Okey. Datuk patut menerima anugerah olahragawan Singapura kerana ataupun kamu boleh terus begini. Datuk patut menerima anugerah itu kerana apa-apa. Okey, lihat di soalan. Kerana lihat di situ. Okey. Ternyata Datuk pernah menerima anugerah olahragawan Singapura. Sudah sewajarnya, bukankah Datuk menjadi juara nasional sebanyak 11 kali? Malah Datuk turut memperoleh pingat emas semasa Sukan C. Okey. Jadi ini kamu gariskan dan ini jawapan untuk nombor 35. Okey, gariskan dan bulatkan di situ. Okey, itu jawapan nombor 35. Okey, ada yang tanya, Irfan Samri, cikgu, boleh cikgu tulis sebabnya ialah? Okey, boleh. Boleh Irfan. Okey, boleh. Bukan sahaja itu saja, okey? Kalau kamu tak nak tulis begitu, kamu boleh. Cikgu tulis sebabnya ialah, okey. Contoh jawapan lain yang kamu boleh tulis, sebab pertama Datuk menerima anugerah itu ialah, okey, koma, beliau apa-apa, ataupun sebabnya ialah, boleh, tak ada masalah. Okey Irfan? Okey. Jadi ini untuk yang macam kalau kamu yang betul-betul dah blur kan, tak tahu, sekurang-kurangnya kamu ambil sedikit kata yang di atas ni supaya kamu tak lari jawapan kamu. Okey, pertanyaan Irfan itu bagus. Okey, jadi tak nak kamu stuck sangat kan. Okey, jadi betul, boleh. Kerana sambung. Nah, beliau telah menjadi juara nasional sebanyak 11 kali. Okey. Selain itu ataupun sebab kedua pula Datuk juga telah menerima 3 pingat emas semasa Sukan C. Okey. Alright, itu. Begitu. Cikgu lupa nak tambah di sini. Sebab pertama. Okey. Sebab pertama Datuk baik. Ada yang tanya juga, cikgu, kalau tulis jawapan terus, tak tulis balik soalan, salahkah? Okey. Cikgu tak galakkan untuk kamu tulis terus soalan. Kenapa? Okey, sebab secara formatnya, okey, kita menerima untuk kamu salin semula sedikit jawapannya. Okey, soalannya dan kemudian sambungkan dengan soalannya. Okey? Boleh? Okey, seterusnya nombor 36. Okey, sekali lagi Datuk bernasib baik. Okey, sekali lagi Datuk bernasib baik. Okey, berikan 2 sebab. Okey. Okey, berikan 2 sebab. Okey, kamu lihat perkataan sekali lagi Datuk bernasib baik di mana? Okey, di situ. Okey. Sekali lagi Datuk bernasib baik. Okey. Jadi, bagaimana kamu nak jawab soalan ini? Okey, contohnya saya berikan. Datuk, okey. Datuk berpendapat sedemikian kerana beliau apa? Beliau dapat meneruskan hasratnya menjadi seorang pemain squash. Setelah menjumpai dan memungut raket
squash dari tong sampah. Okey. Datuk juga beruntung kerana beliau dibenarkan untuk menggunakan gelanggang squash di pusat sukan tempat beliau bekerja secara percuma. Okey? Okey, sedikit panjang. Kenapa panjang? Sebab kamu lihat jawapannya di situ. Okey, kamu lihat di situ ada 4 markah. Okey? Ada 4 markah. Okey, di mana jawapan cikgu dapat untuk nombor 36 itu? Okey, lihat di sini. Okey, Datuk bukan mudah untuk Datuk dapat semua itu. Mujur ada rekod sini. Datuk ini Datuk pungut dari tong sampah. Okey. Ini dan lagi satu jawapannya. Datuk bernasib baik. Datuk dibenarkan untuk menggunakan gelanggang squash di pusat itu secara percuma. Okey. Jadi tandakan dan tulis ini nombor 36. Alright. 36. Okey. Baik. Seterusnya kita beralih ke nombor 39. Okey. Untuk nombor 39 ini, selama cikgu mengajar, ini adalah soalan yang selalunya pelajar selalu nak avoid. Okey, selalu nak elak untuk menjawab. Okey. Pelajar selalu tak nak jawab soalan yang ini. Okey. Katanya mungkin tak faham lah ataupun tak tahu bagaimana untuk mengarang lah. Okey. Jadi bagaimana untuk kamu menjawab yang ini? Kamu baca dahulu soalannya. Okey. Baca dahulu soalannya. Tahu, tentukan apakah objektifnya dan apakah isi yang akan ditulis. Yang pertama, kamu baca di situ. Kamu bercita-cita untuk melibatkan diri, melibatkan diri dalam bidang sukan. Namun tanpa sumbangan Datuk, belum tentu kamu dapat menangani cita-cita kamu itu. Kirimkan kad kepada Datuk untuk menerangkan kebaikan yang telah kamu peroleh hasil sumbangannya itu. Gambarkan juga perasaan kamu kepada Datuk. Okey, kamu gariskan di situ. Kamu bercita-cita untuk melibatkan diri dalam bidang sukan. Okey, ini ialah objektif kamu. Okey? Objektif kamu. Namun tanpa sumbangan Datuk, belum tentu kamu dapat mencapai cita-cita itu. Kirimkan kad kepada Datuk untuk menerangkan kebaikan yang telah kamu peroleh hasil sumbangannya itu. Okey, yang ini adalah untuk dua isi kamu. Okey? Ini yang kamu nak karang ni, dua isi kamu. Okey. Kemudian lepas kamu dah tentukan objektif dan isi kamu ni, kamu perlu lihat di bawah ini. Kamu perlu lihat di bawah ini. Okey, dia dah bagikan sedikit permulaan teks kamu. Okey, contohnya, Datuk, tanpa sumbangan Datuk, belum tentu saya dapat mencapai cita-cita untuk melibatkan diri dalam bidang sukan. Kamu lihat di situ perkataan Datuk. Datuk. Okey, dan saya. Okey. Itu dah clue dah. Kalau kat sini Datuk, kemudian kat bawah ni kamu sambung dengan tulis kata nenek ataupun abang ataupun kakak, okey, itu dah salah. Okey, jadi perlu tulis kepada Datuk. Okey, dan Datuk tu pun kamu kena faham, dekat soalan itu Datuknya huruf besar, kan? D itu huruf besar. Tiba-tiba dekat bawah ini kamu tulis D-nya huruf kecil. Itu pun dah salah, potong markah. Okey, dan kepada saya. Okey, mari kita cuba jawab yang ini. Datuk, tanpa sumbangan Datuk, belum tentu saya dapat mencapai cita-cita saya untuk melibatkan diri dalam bidang sukan. Okey, jadi di mana jawapannya itu? Menerangkan kebaikan yang telah kamu perolehi. Kamu lihat di sini.
Okey, kamu lihat di sini. Alright. Gembira anggota kelab bola sepak Prawira apabila Datuk menggaji jurulatih yang terkenal untuk memperbaik mutu permainan mereka. Malah dengan jersey dan kasut sumbangan Datuk lah mereka dapat beraksi di padang dengan pakaian seragam. Okey. Jadi bagaimana kamu nak menulis ni? Bagaimana kamu nak menulis? Okey. Datuk, tanpa sumbangan Datuk, belum tentu saya dapat mencapai cita-cita untuk melibatkan diri dalam bidang sukan. Okey, bagaimana kamu nak sambung tu? Saya Okey. Okey, sebentar. Okey, saya Okey. Okey. Bentar. Okey. Okey, kamu tulis begini ya. Okey, saya berterima kasih atas sumbangan Datuk kerana Datuk telah menggaji jurulatih yang terkenal untuk memperbaik mutu permainan saya dan kawan-kawan dalam kelab bola sepak Prawira. Selain itu, saya menghargai sumbangan jersey dan kasut untuk pasukan kami kerana akhirnya saya dan kawan-kawan dapat beraksi di padang dengan pakaian seragam. Sumbangan Datuk membuatkan saya benar-benar gembira. Baik. Itu bagaimana kamu ingin menjawab soalan untuk 39. Okey. Baik. Okey, yang seterusnya. Okey, nombor 40 ini. Okey, nombor 40. Okey, terdapat perkataan dalam petikan. Okey, ini soalan biasa yang akan ditanyakan. Okey. Terdapat perkataan dalam petikan yang mempunyai maksud yang sama dengan frasa yang di bawah. Jadi kamu perlu kenal pasti. Perkataan tersebut. Okey, keinginan yang kuat. Okey, keinginan yang kuat. Okey, sama maksudnya dengan hasrat. Okey, sama maksudnya dengan hasrat. Okey, keinginan yang kuat sama maksudnya dengan hasrat. Okey. Seterusnya, tidak perlu membuat bayaran sama maksudnya ataupun sama maksud dengan perkataan percuma. Okey, sama maksud dengan perkataan percuma. Okey. Baik. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Mungkin ada beberapa perkara yang cikgu nak bilang di sini. Okey, jadi untuk kamu jangan lupa untuk ikuti siaran langsung TikTok seterusnya. Okey, nantikan update kami di media sosial Pusat Bahasa Nusa. Okey, selalunya kami akan update di Instagram. Okey, jadi pada waktu dan pukul berapa, jam berapa, hari apa, anda semua boleh lihat di Pusat Bahasa Nusa. Okey? Alright. Selain itu juga, untuk yang ingin mengikuti bengkel bahasa Melayu, anda boleh mengikuti sesi percubaan. Sesi percubaan hanya 10.90 sen dolar per sesi. Okey? $10.90 per sesi. Okey, jadi tak semua boleh dapat dengan harga sebegini. Okey? Alright. Okey, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram Pusat Bahasa Nusa. Okey, ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan tentang Malay Tuition ataupun berkaitan bengkel bahasa Melayu, okey, boleh layari juga www.malaytuitionsg.com. Okey? Baik. Selain itu, kita juga ada hotline. Okey, kita juga ada hotline di 8186 0376 ataupun boleh WhatsApp ataupun call
ataupun SMS kami di hotline tersebut untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan tentang bengkel-bengkel bahasa Melayu. Okey, baik. Jadi cikgu harap ini sedikit sebanyak dapat membantu kamu dalam menjawab ulang kaji kefahaman untuk persediaan PSLE. Okey, sebenarnya ada banyak lagi tips, okey, tetapi kita ada banyak lagi waktu di lain hari, okey, untuk anda semua. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut boleh hubungi hotline kami tadi ataupun layari laman web kami di malaytuition.sg.com. Okey. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kemudian hari. Okey. Terima kasih semua.